kita kena faham. Makna kata usaha dan ikhtiar dia, itu yang kita nak ikut. Apa usaha ikhtiar dia, kita nak ikut. Jadi apabila kita berbahas yang seterusnya adalah berbahas tentang usaha dan ikhtiar ataupun pekerjaan kita. Wal jamaah bererti perjalanan orang ramai. Jadi bermula daripada para sahabat teruslah kepada kita. Mana kata pada tabi'in, tabi'at dan sebagainya. Ya, tentang apa? Tentang usaha dan ikhtiar tu. Jadi apabila kita dapat faham tentang usaha dan ikhtiar itu dan baginda berpegang tentang usaha dan ikhtiar itu, baru disokong oleh dalil Al-Quran dan juga hadis. Bukan bermakna Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ikut terus langsung kepada Al-Quran, terus langsung kepada Sunnah. Bukan begitu maksud dia. Maksud dia iaitu tentang usaha dan ikhtiar baginda Rasulullah SAW nak menyampaikan risalah kepada seluruh umat. Jadi dia berpegang tu. Jadi dia berpegang tu adalah berpegang kepada kekuatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita kena faham. Jadi itu dikatakan itikad. Itikad dikatakan hamba itu tidak digagahi. Hamba itu tidak digagahi semata-mata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya. Tak memberi bekas perbuatan yang disengajanya. Jadi saya dengan sengaja berceramah depan ni. Jadi seperti mana yang saya war-warkan, tak memberi bekas. Puan-puan semua mendengar pun juga tak datangkan memberi bekas. Tetapi pada perbuatan disengaja pada zahir itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Ini dinamakan usaha dan ikhtiar. Yang tiada memberi bekas. Padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahamlah kita sekarang ni yang memberi bekas tu hanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir kelihatan perbuatan kita tapi hakikatnya adalah perbuatan Allah. Walhasil sekalian perbuatan makhluk menyahaja dan juga berikhtiar zahir dan tergagah pada batin. Tergagah pada batin. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat bergantungnya hukum taklif. Kalau orang tanya, usaha dan ikhtiar itulah terletaknya hukum taklif, hukum-hukum wajib, hukum-hukum itu sunat, hukum-hukum itu harus, hukum-hukum makruh dan 5 hukum tersebut. Itu dikatakan letaknya kepada hukum taklif, pada zahir. Ke atasnya dengan suruh dan tegah, itulah sebabnya bagi pahala dan juga seksa. Wallahualam. Baik, kita sambung. Jadi pendeknya, kita ada usaha dan ikhtiar. Kita ada usaha dan ikhtiar. Tetapi usaha dan ikhtiar aku tak memberi bekas apa-apa. Melainkan usaha ikhtiar yang didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang memberi bekas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fil zulumatil ardh wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang bermaksud, dan pada sisi Allah jualah, dan pada sisi Allah, dan pada sisi Allah jualah. Maksudnya apa? Berdirinya kalam ni, perkataan ni,
pada sisi Allah, berdirinya pada zat Allah Ta'ala. Dan apabila disambung ayat tersebut, anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib. Segala yang ghaib. Yang tidak diketahui. Maknanya segala yang diketahui. Yang tak diketahui pun, maknanya Allah Ta'ala ketahui. Apatah lagi yang nyata diketahui. Tiada siapa pun yang mengetahuinya melainkan dia sahaja. Dia sahaja. Ya. Tiada sesiapa pun yang mengetahui melainkan dia sahaja. Melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Dan ia mengetahui apa yang ada di darat. Apa yang ada di darat. Di muka bumi ni. Di antara langit dan bumi. Dan di laut. Dan di laut. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui. Apa benda yang di muka bumi ni? Semua Allah Ta'ala mengetahui. Apa benda yang ada di dalam laut? Semua Allah Ta'ala mengetahui. Itulah maksud dia. Dan tidak gugur sehelai daun pun. Tidak gugur sehelai daun pun. Melainkan ia mengetahuinya. Maknanya setiap daun yang gugur tu diketahui oleh Allah SWT. Setiap air hujan yang gugur tu diketahui oleh Allah SWT. Dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Di dalam kegelapan bumi. Tak kelihatan, tak nampak. Tapi diketahui oleh Allah. Dan tidak gugur yang basah. Dan tidak yang kering. Melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab. Lauh Mahfuz. Yang terang nyata. Maknanya sifat ilmu. Yang terang nyata. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui. Melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, maksudnya, Allah Ta'ala nak menjadikan alam ni, Allah Ta'ala nak menjadikan alam ni adalah dengan pengetahuannya. Dengan pengetahuannya. Apa dia katakan dengan pengetahuannya? Tentang bagaimana cara dia nak membuat alam. Macam mana dia nak membuatkan alam. Itu dia kata diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu, jadi alam diketahui oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia yang menjadikannya. Itu pasal dia ketahui. Yang keduanya, Allah Ta'ala itu mengetahui. Adalah dengan keinginannya. Adalah dengan keinginan untuk dia menyiapkan alam ini. Atau pasal dia ketahui. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala ada kuasa dan kemampuan untuk menzahirkannya. Jadi tidak ada satu pun yang tidak diketahui. Melainkan diketahui Allah. Jadi ini kepercayaan, keyakinan daripada Al-Quran. Dalil. Bukti, keterangan. Maknanya tak ada ilmu melainkan ilmu Allah. Tak ada ilmu melainkan ilmu Allah. Maknanya kita tu tak ada ilmu. Tapi kita mengetahui. Yang aku ketahui inilah ilmu Allah. Tak ada ilmu melainkan ilmu Allah. Berdasarkan firman-firman Allah yang tersebut, nyatalah kesahihan iktikad mazhab ahli sunnah wal jamaah. Iktikad mazhab. Mazhab ni apa? Mazhab Al-Imam Al-As'ari dengan Al-Imam Al-Maturidi. Itu mazhab. Yang dia memahami tentang hadis tersebut. Tentang akidah Ahlus-Sunnah. Dia memahami. Itu yang betul. Bahawa Allah Subhanahu Ta'ala mengetahui semua perkara yang berlaku di dalam dunia ini. Alam ini. Makhluk ini. Sebab apa dia mengetahui? Satu. Sebelum jadinya alam ini. Sebelum jadi. Telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan jadi alam ini baru diketahui Allah. Tak.
Sebelum jadi pun Allah Ta'ala dah ketahui. Jadi maknanya jadinya alam ini diketahui oleh Allah. Tu dia kata sama ada perkara itu belum berlaku. Maknanya di dalam ilmu Allah. Permulaan dalam ilmu Allah berlaku. Permulaan berlaku. Sedang berlaku. Dan yang akan berlaku. Dan yang akan berlaku. Jadi semuanya diketahui Allah. Jadi fahamlah kita sekarang. Tidak ada yang wujud ni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan yang wujud ini adalah ilmu Allah. Jelas, terang dan nyata. Kemana saja kita memandang, di situlah kita melihat wajah Allah, wajah ilmu. Sebab apa? Kita melihat dengan ilmu Allah. Tidak ada sesuatu perbuatan atau perkara yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu perbuatan. Maha suci Allah. Tidak ada sesuatu perbuatan atau perkara yang tersembunyi. Allah Ta'ala beritahu ni. Dari pengetahuan Allah Ta'ala. Dari pengetahuan Allah Ta'ala. Apa sebab? Sebabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyatakan kewujudannya, maka dijadikannya perbuatan. Makhluk. Dijadikannya makhluk. Dijadikan perbuatan makhluk. Sama ada sebelum ke, sedang ke, sesudah ke, atau sebagainya. Jadi nak menyatakan kekuasaannya. Jadi kita tahu. Itu katakan ilmu yakin. Malah gerak-gerak hati manusia. Bukan tu saja. Nafas ahli surga pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun diketahui oleh Allah. Dia kata subhanallah, maha suci Allah. Mengetahui tiap-tiap sesuatu. Maha suci Allah. Daripada dia tidak ketahui, melainkan diketahuinya. Maka nyata teranglah perbuatan kita itu. Terang nyata. Diketahui Allah. Saya bercakap depan ni, tuan-tuan semua depan tu. Semua. Baru kita naik saksi. Aku naik saksi. Tiada Tuhan yang nyata melainkan Allah. Barulah kita hidup hati tu. Bangkit hati tu. Perasaan tu. Dekat dengan Allah. Oleh itu pengetahuan Allah Ta'ala adalah secara mutlak. Secara mutlak. Kita tahu pun sesuatu perkara adalah dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah ilmu Allah. Maknanya dengan sifat Allah. Dan ilmunya meliputi semua perkara. Semua perkara. Dan perbuatan. Dan perbuatan. Yang dilakukan oleh hamba-Nya. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan oleh perbuatan hamba-Nya. Di dunia ini. Di dunia ini. Jadi, fahamlah kita sekarang. Apabila kita melihat sesuatu perkara. Sesuatu perkara kita lihat. Dan kita melihat perbuatan kita. Yang paling penting. Kita merasakan. Kita rasa nak melakukan perbuatan adalah diketahui Allah. Dan kita melakukan sesuatu perbuatan diketahui Allah. Jadinya segala perbuatan diketahui Allah. Kita percaya, itulah yakin. Contohnya seperti mana yang saya selalu wawarkan. Nak buat jambatan Pulau Pinang,
tentu dengan ilmu yakin. Ilmu yang sebenar-benarnya. Ilmu yang sebenar-benarnya apa? Pertamanya, ada pengetahuan untuk nak membuatnya. Itu yang pertama. Ada pengetahuan untuk membuatnya. Itu juga diketahui Allah. Dan keduanya, ada keinginan untuk nak menyiapkannya. Apa dia? Jambatan Pulau Pinang. Dan yang ketiganya, ada kuasa dan kemampuan untuk nak menzahirkan dia. Saya nak buat pendekatan lain tentang sembahyang lah. Tentang sembahyang. Sembahyang. Sebab ini akidah. Yang pertama, kita ada ilmu yakin. Untuk nak mendirikan solat. Ilmu dulu, belum buat diri solat lagi. Nak mendirikan solat. Ada ilmu yang kita yakin betul-betul. Kedua, jalan atau cara kita nak menyiapkannya. Ilmu. Selesai diperbuat, benar lagi yakin. Ini dikatakan ilmu yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma, yang bermaksud min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin min zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Allah, dia kata, tetap sungguh meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Sama ada sebelumnya, sedangnya dan sudahnya. Jadi, segala perbuatan kita adalah perbuatan daripada ilmu Allah. Jadinya perbuatan tersebut adalah dari ilmu Allah. Dan kita dapat berdirinya di atas perbuatan tersebut adalah dengan ilmu Allah. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui, melainkan diketahui Allah. Inilah pegangan akidah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dia kata, dia percaya tidak ada sifat melainkan sifat Allah. Kalau ada sifat lain daripada sifat Allah, bererti ada Tuhan selain daripada Allah. Syirik. Firman-firman Allah Ta'ala tersebut juga membuktikan bahawa golongan mazhab Qadariyah itu adalah golongan yang sesat. Golongan yang sesat. Akidah membawa akidah mereka adalah akidah yang batil, tertolak. Iktikad mereka terkeluar dari iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kepercayaan mereka bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita lihat, dan menjadi asas akidah yang sahih. Begitu juga hal mazhab Mu'tazilah dan juga mazhab Jabariyah. Kita kena teliti baik-baik sebelum kita menghukum. Ya, menghukum mengatakan iaitu akidah-akidah tersebut adalah terbatil atau akidah-akidah tersebut adalah dikatakan sesat atau sebagainya. Jadi kita lihat, ya, lihat iktikad yang tidak betul. Ini kata iktikad yang tidak betul. Dan jadi kafir orang yang mengiktikadkan tidak ada sifat nafsiyah. Kenapa disebut sini sifat nafsiyah? Sebab kita percaya wujudnya Allah Ta'ala. Jadi wujudnya tu, sifat wujud tersebut adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Jadi apabila kita tu tak percaya kepada sifat wujud, maknanya adalah kafir. Sebab kita nak kenal
adanya Allah Ta'ala pun dengan sifat wujud. Itu pasal kita wajib mengenal sifat. Jadi, dan jadi kafir orang yang mengiktikadkan tidak ada sifat nafsiah. Maknanya, semua iktikad. Semua iktikad. Percaya kepada wujudnya Allah. Itu kena faham. Jadi belumlah jatuh kafir. Iaitu wujud. Atau diiktikadkan tiada ada sifat salbiah. Kalau dia kata dia tak ada sifat salbiah. Maknanya sifat salbiah apa? Dia ada 6 sifat tu. Kidab, baqa', muhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan itu apa? Wahdaniyat. Jadi kalau dia menafikan, baru dia jadi kafir. Sebab apa sifat-sifat tersebut? Nak mengenal zat Allah Ta'ala adalah dengan sifat tersebut. Dan diiktikadkannya baharu sifat salbiah seperti makhluk. Baru dia jadi kafir. Atau sak sifat Allah Ta'ala baharu, atau sedia, atau tidak diketahui langsung. Na'udzubillah. Dan tidak jadi kafir Mu'tazilah. Ini kita kena faham. Sebab sebelum meletakkan kupu. Tidak menjadi kafir Mu'tazilah. Mu'tazilah apa dia punya iktikad dia? Dia percaya bahawa manusia ni bebas. Manusia ni bebas. Makhluk ni bebas nak berbuat sesuatu. Nak baik-baiklah, tak baik pun tak apalah dan sebagainya. Bebas. Dan Allah Ta'ala tu maha adil. Kalau dia kata kita buat baik, dia akan balas baik. Kalau kita buat jahat, akan dibalasnya jahat. Dosa. Begitu. Dia punya faham tu. Tu dia kata. Dan tidak jadi kafir Mu'tazilah yang berkata, tiada bagi Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya. Tak jadi kafir. Berkata, makna Mu'tazilah berkata, tiada bagi Allah Ta'ala, tiada bagi Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya. Sebab dia percaya wujudnya zat. Ya? Maka pegangan seperti ini berdosa dan bid'ah juga. Bid'ah saja berdosa. Sebab yang sebenarnya Allah Ta'ala tu bersifat kudrat, kuasa. Melainkan diiktikadkannya. Ini baru-baru kita kena faham lebih baik. Ya, diiktikadkannya. Bagi Allah Ta'ala tidak ada sifat ma'ani seperti kudrat. Diiktikadkannya, maknanya dia berpegang langsung. Dia berpegang mengatakan Allah Ta'ala tak ada bersifat kudrat. Dan disabitkannya lawannya, iaitu lemah. Lemah. Mana Allah Ta'ala tu lemah. Katakanlah macam juga itu apa? Manusia itu bebas nak berbuat sesuatu. Nak berbuat sesuatu bebas. Jadi Allah Ta'ala tak ada kuasa untuk nak menjadikan kita ni. Nak jadi baik ke atau tak baik. Sebab kita bebas, kita sendiri boleh buat baik. Jadi menunjukkan Allah Ta'ala tu lemah. Jadi dia berpegang. Memang betul Allah Ta'ala tu lemah. Tak ada kuasa dia kata. Yang mula dia kata Allah Ta'ala tak ada kuasa. Dia berpegang Allah Ta'ala tak ada kuasa. Seperti ini. Jadi kafir. Jadi kafir. Bagulah Mu'tazilah tu jadi kafir. Begitu juga pada yang lain. Baik. Sehubungan dengan ini, ciri-ciri akidah yang batil. Tuan-tuan dan juga perempuan semua. Perempuan lah, kaum ibu paling ramai. Ya. Akidah ni, seperti mana yang telah disarahkan dahulu, begitu panjang lebar, setiap minggu 4 kali. Kepercayaan keyakinan kita pada apa? Pada perbuatan kita. Itu topik yang penting. Apa perasaan kita?
maksud kita, tujuan kita berbuat. Satu, dia tak ada rasa apa-apa pun. Tak ada rasa apa-apa pun apa yang dia buat. Kalau dia pergi ke masjid, dia tak ada rasa pun. Dia pergi masjid tu, dia pergi berjalan kaki ke, naik motor ke, naik kereta ke, dia tak rasa. Tiba-tiba dia sampai. Dia tidak ingat pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengingatkan dia, itu yang pertama. Allah Ta'ala mengingatkan dia pergi ke masjid, solat Jumaat. Dia tak ingat. Kalau dia pergi umrah, dia tak ingat pun Allah Ta'ala yang mengingatkan dia untuk nak pergi umrah. Tujuan nak pergi umrah adalah mengingati Allah. Jadi, fahamlah kita sekarang, Allah mengingatkan kita itu lebih besar lagi nilainya daripada kita mengerjakan ibadat umrah untuk mengingati Allah. Sama juga kita bersolat. Tujuan bersolat untuk mengingati Allah. Tetapi Allah Ta'ala yang mengurniakan kita solat. Allah Ta'ala yang mengurniakan kita solat. Allah Ta'ala yang mengingatkan kita supaya bersolat untuk ingat kepada dia. Jadi maknanya yang lebih besar ialah Allah Subhanahu Ta'ala yang mengingatkan kita. Jadi di dalam segala perbuatan kita, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam apa juga perbuatan, ingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi perbuatan kita tu, kalau dikatakan nak pergi ke masjid, maknanya permulaan kita tu kita nak mandi solat sunat Jumaat. Ini orang lelaki lah. Mandi sunat hari Jumaat, berpakaian-pakaian yang cantik, berbau wangi-wangian dan sebagainya. Itu adalah katakan permulaan. Kita percaya semua ni adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Taala. Itu pasal kita banyak sangat alhamdulillah. Sama juga kita nak pergi umrah. Cemerlang permulaan, natijahnya cemerlang. Jadi permulaan kita nak pergi itu dengan mandi sunat safar. Solat sunat safar. Berdoa berdoa solat sunat safar. Ya dah? Kita berdoa nak keluar rumah. Baca ayat sebelum keluar rumah. Baca ayat nak naik kenderaan. Baca doa itu naik kenderaan. Baca doa nak naik kapal terbang. Baca doa ketika duduk dalam kapal terbang. Itu perkara sunat-sunat yang pada awal-awal. Semuanya ini kita percaya dan yakin adalah dianugerahi oleh Allah SWT. Itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jika kita lupa, sama ada kita sangkut kepada salah satu pada yang lain, ataupun kita dikatakan orang yang lalai, berdosa juga. Jadi, tahulah kita sekarang, orang yang berbuat i'tiqad yang tidak betul, ada orang yang berbuat tuntutan Allah. Sebagai dikatakan, hamba Allah yang taat kepada Allah, tetapi akidahnya tergelincir. Ambillah contoh masak nasi ke apa ke, semua ke, itu sebabnya kita tu kalau macam Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kita membaca Bismillah? Sebab kita ingat Allah mentaufiq hidayahkan aku ni, nak mula buat kerja ni. Kalau aku terlupa, Bismillah awwalu wal akhiri. Kita ingat semua. Sebab kita sebut nama dia. Baik. Sehubungan dengan ini, ciri-ciri akidah yang batil. Makna yang tertolak. Ciri-ciri dia. Syirik dan kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Berlindung kita dengan Allah Ta'ala. Syirik, kita menduakan Allah. Menduakan Allah bermaksud, kita menduakan zatnya. Menduakan zatnya bererti ada Tuhan selain daripada Tuhan
Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Tuhan kita tu lemah lah. Tuhan yang kedua ni lah yang ada kuasa. Itu syirik. Dan syirik juga kita menduakan sifat dia. Na'udzubillah. Menduakan sifat dia. Sifat dia sempurna. Maha suci daripada kekurangan. Jika salah satu sifat dia kita katakan ada sifat selain daripada sifat dia, maknanya dua sifat, menduakan sifat Allah, syirik. Begitu juga menduakan perbuatan dia juga adalah syirik. Bayangkan kita duduk ni, adakah perbuatan aku atau perbuatan dia? Kita mendirikan solat, adakah perbuatan aku atau perbuatan dia? Kita pergi mengerjakan umrah, adakah perbuatan aku atau perbuatan Allah? Lahiriah, kelihatan, nampak, perbuatan aku. Adatnya. Hakikatnya, aku tak boleh buat benda ni semua tanpa izin Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Tanpa kudrat dan iradah serta ilmu Allah Ta'ala. Maka aku naik saksi dah sekarang, perbuatan aku ini adalah perbuatan Allah. Jadi tahulah aku sekarang, fahamlah aku sekarang. Perbuatan aku ni menjadi tasbih untuk ingat kepada Allah. Menjadi mata-mata tasbih. Ingat kepada Allah. Dan begitu juga segala makhluk yang ada. Menjadi batu-batu tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah daripada disekutukan dengan sesuatu. Kufur kepada Allah. Kufur nikmatlah, kufur itulah, kufur inilah, bermacam-macam. Jadi maknanya, di antara ciri-ciri akidah yang batil, yang tertolak, syirik dan kufur. Itu yang katakan syirik dan kufur. Orang-orang yang syirik dan kufur kepada Allah, akidah mereka itu adalah akidah yang batil. Yang macam mana saya cakap tadi. Akidah yang batil. Kerana mereka tidak mempercayai keesaan Allah. Tidak mempercayai keesaan Allah. Sebab Allah tu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Esa. Esa pada zatnya, Esa pada asma'nya, Esa pada sifatnya, Esa kepada perbuatannya. Esa maknanya tak ada disekutukan. Jadi pemandangan kita, pendengaran kita, apatah lagi perbuatan kita, iktikad kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebabnya kita ni, Allah Ta'ala mentaufik hidayatkan kepada kita semua ni, termasuk orang yang bercakap ni, untuk nak belajar tentang akidah ni betul-betul. Supaya terselamat daripada syirik dan juga kufur. Amalan dah bagus dah. Amalan dah bagus. Amalan orang soleh. Sebab akidah-akidah yang tergelincir ni semuanya orang soleh. Orang warak, orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Lahiriahnya. Cuma akidahnya tergelincir. Kerana mereka tidak mempercayai keesaan Allah. Tak percaya kepada keesaan Allah. Allah yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang pertama kepada Allah Ta'ala dulu. Maka dia menyekutukan Allah. Dan mereka itu adalah orang yang sesat. Mereka itu adalah orang yang sesat. Maknanya, dia itu tergelincir daripada jalan yang benar. Baginda Rasulullah SAW, dia ambil satu kayu, digarisnya dekat pasir itu. Kemudian, digaris, maka dia pun bercakaplah. Garis yang lurus ini, inilah jalanku. Dan digorisnya di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 3.
inilah dia kata jalan-jalan yang sesat, yang keluar daripada jalan dia. Itu pasalnya hadis yang mengatakan 73 ikut, satu yang benar, jalan dia, pegangan dia, dan 6 yang sesat. Jadi 6 inilah ulama memecahkan di tiap-tiap satu itu ada terpecah kepada 6. 6 jadi 72. Diambil daripada hadis tu. Baik. Kerana mereka tidak mempercayai keesaan Allah. Jadi yang pertama, jadi mereka menyekutukan Allah. Ingat, apa yang disekutukannya? Sifat, zat, perbuatan, asma Allah. Itu pasal kita kena kenal semua ni. Apa tujuannya? Supaya kita terselamat akidah kita daripada sesat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bermaksud, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Allah tu asma, nama kepada zat. Nama kepada zat. Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah. Aku itulah zat, ganti nama. Dia banyak ganti nama di situ. Zat tu. Jadi nama yang sepaling masyhur adalah nama Allah. Dia ada hu, aku, kami dan sebagainya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, mempersekutukan Allah apa-apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya Allah, ya Tuhan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita dapat bersama ni untuk nak kembali. Dia kalau dah sesat di hujung jalan, maka kita kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan. Jadi dia kembali ke pangkal jalan, maknanya kalau kita tu naik sampan kapal sebagai undur balik naik, barulah kita berjalan sekarang. Alhamdulillah. Jalan yang sebenarnya sekarang. Jadi kita tahu mana yang sesat-sesat, yang salah-salah tu. Tahulah kita daripada menyengutukan asma Allah, menyengutukan sifat Allah, menyengutukan iaitu apa? Itu zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Jadi untuk memandang, untuk melihat, untuk menyaksi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, pandanglah kepada makhluk, khususnya kita. Baru dikatakan kita berpegang betul-betul. Berpegang apa? Akidah kita tu. Berpegang akidah kepada satu kepercayaan, keyakinan, hanya Allah. Itu dikatakan syirik. Syirik, menyekutukan Allah. Orang-orang yang kufur pula, ini orang kufur pula, akidah mereka itu adalah juga akidah yang batal. Akidah yang batal. Kerana mereka itu mengingkari kewujudan Allah. Tentang Allah juga. Mengingkari kewujudan Allah. Sama ada disengaja atau tak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan. Semua atas kejahilan. Malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kiamat. Dan mereka itu juga adalah orang yang sesat. Orang yang sesat. Orang-orang kufur pula, akidah mereka itu adalah juga akidah yang batal, tertolak. Kerana mereka itu mengingkari kewujudan Allah. Tentang rukun iman itulah. Kewujudan Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari akhirat. Dan mereka itu juga adalah orang yang sesat. Sesat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Wa man yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bermaksud, dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi, yang tak sesat apa? Yang tak sesat apa? Mengikut yang disuratkan tentang kepercayaan, keyakinan kita tentang kewujudan Allah SWT. Tak ada yang wujud melainkan Allah. Wujud Allah Ta'ala. Kita fahami baik-baik. Yang pertama sekali, wujud Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita nak kenal wujud Allah Ta'ala, itu yang kita nak kenal akan sifat-sifat dia. Baru kita dapat kenal wujudnya Allah Ta'ala. Jadi wujud Allah Ta'ala. Daripada wujud Allah Ta'ala ini, barulah diperintah percaya kepada dia. Percaya kepada dia. Kedua, barulah kita percaya kepada malaikat. Malaikat. Percaya kepada kitab-kitab. Baru percaya kepada Rasul. Percaya kepada perkabaran di dalam kitab tentang hari akhirat. Percaya kepada qada dan qadar Allah. Maknanya kita percaya tu, yakin tu, dia tidak akan ada sesuatu pun mengubah pegangan kita. Tetapi yang nak mengubah pegangan kita, inilah dia. Hawa, nafsu, syaitan dan iblis. Yang nak mengubah perjalanan kita. Menjadi kita tu adalah dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita risaukan. Yang kita risaukan. Kita berbuat amal dan ibadah kepada Allah. Tetapi penghujungnya kita itu menjadi orang yang kufur. Penghujung, makna sampai sakaratul maut. Na'udzubillah. Maka orang ini disediakan neraka Allah. Dah cantik lawa dah kesudahannya. Jadi itu yang kita risau. Alhamdulillah, Allah Ta'ala yang kasih sayang kepada kita. Itu kita duduk ni. Atas taufik hidayat dia. Yang keduanya, tidak berdasarkan nas. Kita kena faham. Nas. Itiqadum jazimun. Mutabikun lil waqi'. An dalil. Yang pertama sekali, itikad yang jazam. Kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah dan juga kepada Rasul. Jazam. Tak ada sak, tak ada zon, tak ada waham. Tapi nak mendapatkan keyakinan tersebut, itulah kita kena satu part lain untuk mengenal Allah SWT tentang risalah tauhid. Itu yang kita tu. Kemudian berbetulan dengan sebenar. Berbetulan dengan sebenar. Iaitu sebenar apa? I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi i'tiqad dia dah benar, i'tiqad dia dah jazam, berbetulan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi andalil dengan dalil Al-Quran dan juga sunnah. Ini yang kita baca ni. Kalau dia tak tahu berdalil, tak tahu bersunnah, bagaimana? Dia bertaklid kepada guru. Bertaklid kepada guru yang sahih, yang sahih. Itu dah beruntung ni kita tu belajar, berguru. Jadi fahamlah kita. Kenapa aku nak belajar sangat kepada berguru?
Sekurang-kurangnya aku dapat bertaklid. Sebab kita ni sifat lemah, sifat kurang. Tidak berdasarkan nas. Akidah yang tidak berdasarkan nas-nas syarak, iaitu dalil-dalil syariah dari Al-Quran dan Al-Sunnah adalah akidah yang batil. Adalah batil. Kerana keimanan mereka itu mengenai ketuhanan dan kerasulan tidak berdasarkan wahyu-wahyu ilahi, Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tapi nak menerangkan tentang Al-Quran dan Hadis, siapa? Iaitu orang-orang yang mengetahui tentang Al-Quran dan Hadis. Maknanya guru-guru yang mentafsir tentang Al-Quran dan Hadis. Guru-guru inilah diikut oleh orang ramai. Itulah mazhab-mazhab. Ya, kita nak faham sini tak jadi. Dia mesti ada orang guru tersebut. Tak adalah kata apabila kita tu bercakap tentang Allah dan Rasul, ini dalil, ini dalil, ini dalil. Apa dalil? Apa dalil? Tak. Kalau kita berjumpa orang macam ni, kita diam saja. Diam saja. Kita serahkan kepada Allah SWT. Tidak berdasarkan wahyu-wahyu ilahi, Al-Quran dan Al-Hadis. Di mana akidah yang sahih itu adalah berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalil, bukti, keterangan. Tapi terdahulu, kita telah berpegang satu-satu akidah. Kita berpegang kepada akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kita dah berpegang. Jadi yang betul, yang sahih. Kemudian apa dalilnya? Baru jadi betul. Bukan bermakna aku baca Al-Quran dan juga hadis, inilah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Bukan. Saya ulang-ulang kali cakap. Sebab Ahlus-Sunnah wal Jamaah tu adalah daripada usaha dan ikhtiar kita tu. Apa kata Ahlus-Sunnah wal Jamaah? Yang sebenarnya. Tapi sebelum yang sebenarnya, tentang etikot tadi, tentang pegangan. Dia macam tu. Jadi urutan baru an-dalil. Jadi di dalam kitab ni kata, makna tidak berdasarkan dengan nas. Ya tak? Berdasarkan apa? Etikot tadi tu. Jangan lupa. Jangan kita berpegang tentang sunnah, tentang hadis. Tapi kita lupa kepada tentang etikot. Tak betul. Misalnya kewujudan Allah Ta'ala adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi kan Dia tu ghaib. Tak kelihatan. Allah Ta'ala bagi tahu tentang Dia. Tapi itulah kebanyakan kita tak kenal-kenal Dia. Memanglah Al-Quran tu bagi tahu seulang-ulang perkataan. Teliti baik-baik. Kenapa penting sangat kita nak mengaji sifat 20 tu? Kenapa kita nak mengetahui sifat 20? Sebab jalan atau caranya kita nak kenal Dia adalah dengan mengetahui sifat 20. Bukan makna Allah Ta'ala tu bersifat 20. Allah Ta'ala tu bersifat maha suci daripada kekurangan, mempunyai sifat kesempurnaan. Dialah Allah. Allah Ta'ala bagi tahu. Kebanyakan orang tak tahu yang bagi tahu tu. Kebanyakan orang tak kenal orang yang bagi tahu tu. Umpamalah orang tak kenal. Yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Allah Ta'ala beritahu melainkan Dia. Yang mengetahui perkara yang ghaib. Mengetahui perkara yang ghaib. Dia saja yang mengetahui perkara yang ghaib. Siapa yang nak dimasukkan ke surga? Siapa yang nak masukkan neraka? Dia yang mengetahui. Jadi etikot Ahlussunnah wal Jamaah sentiasa bersangka baik kepada semua makhluk Allah.
dan yang nyata. Ialah yang amat pemurah. Ini semua kemurahan Allah. Lagi amat mengesihani kasih sayang dia. InsyaAllah di akhirat kelak. Semua. Itu yang katakan tadi, berdasarkan daripada nas. Allah Ta'ala bagi tahu nas dia. Dia mengatakan, dialah Allah. Dia mengatakan dialah Allah. Bukan orang lain mengatakan dia Allah. Dia mengatakan dirinya Allah. Itu sebabnya kita nak kenal Allah dengan Allah. Dengan Allah tu apa? Dengan sifat-sifat Allah. Baru kita kenal Allah. Barulah dikatakan dialah Allah. Kita nak baca, kalau kita baca ayat Quran tu, yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Siapa yang cakap tiada Tuhan melainkan dia? Dia yang lain bercakap. Sebab kita dah kenal. Betul lah. Yang mengetahui perkara yang gaib. Yang mengetahui. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui. Melainkan yang dia yang ketahui. Dan yang nyata. Maknanya ilmu. Jelas, terang. Ialah yang amat pemurah. Jelas, terang. Lagi amat mengesihani. Jadi kita berpegang kepada ayat ni. Apabila kita berpegang, ini merupakan dalil dan bukti kenyataan. Jadi yang mengesahkan akidah kita tu, siapa mengesahkannya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengesahkannya. Kalau kita pergi ke masjid, erti sampai. Apa dia katakan sampai? Membuktikan kita sampai ke masjid. Tentu sekali sahabat-sahabat sebelah yang mengatakan sampai. Ada. Ustaz ada sampai ke masjid. Ataupun dalam majlis ilmu ni. Sampai. Kalau kita pergi ke Mekah, ziarah ke Baitullah, siapa yang mengatakan kita sampai ziarah? Kalau bukan Allah SWT sendiri. Tapi kita kena ikut cara dia. Keesaan Allah adalah berdasarkan, saya sambung sikit untuk habiskan surah Al-Ikhlas sikit. Dan keesaan Allah adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini perempuan lebih arif lah kalau kita mengaji tentang ilmu tajwid, ya, tentang qalqalah tersebut. Baik. Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala perintah melalui ayat dia. Dalil sebutlah ayat dia. Tapi yang kita dah percaya tentang Allah tadi. Itu pegangan kita Allah tu. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, betul ni pegangan kita ni. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku. Amanat kita begitu juga, Tuhanku. Ialah Allah yang Maha Esa. Kita berpegang, ialah Allah yang Maha Esa. Esa Allah Ta'ala. Itu pegangan kita. Tak ada zat melainkan zat Allah. Tak ada asma melainkan asma Allah. Tak ada sifat melainkan sifat Allah. Tak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Yang lain semua la. Dan kita bersandar kepada zat yang wajib ada. Aku tak bersandar selain daripada zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada apa? Allah. Allah yang menjadikan tumpuan, sandaran, yang kita percaya yang menghidupkan, yang mematikan. Dia yang berkuasa, yang berkehendak. Sekalian makhluk
untuk memohon sebarang hajat. Ini dikatakan, jadi kalau kita mengaji itu katakan itu apa? Itu sifat istighna. Kaya Allah Ta'ala. Erti sifat istighna, kaya Allah Ta'ala. Dia tidak berkehendak kepada sesuatu. Sesuatu yang berkehendak kepada dia. Itu erti sifat kehendak. Jadi berapa sifat-sifat tersebut? Kita nak mengetahui, itu yang kita kenal. Esa Allah Ta'ala yang menjadikan tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Semua hajat. Ia tiada beranak. Tiada beranak. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan dengan tiap-tiap sesuatu. Dan ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada dan juga tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Tak ada. Jadi fahamlah kita. Yang wujud sebenar-benar wujud hanya Allah. Hanya Allah. Dan apabila kita mengatakan yang wujud hanya Allah, wujud Allah, barulah kita, dia mewujud dalam hati kita. Mewujud dalam hati kita. Dia menetap dalam hati kita. Baru dia kata kita tu beriman kepada Allah. Tak ada yang lain dah. Barulah katakan dia sebagai raja. Memerintah seluruh tubuh anggota badan kita. Siapa? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Allah, Allah, Allah. Jadi insya-Allah sekarang dah masuk pukul 9, 8 minit. Jadi saya ingin mengundur diri. Kita akan sambung lagi untuk mengikut tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mengikut dengan logik akal semata-mata. Ya? Bukan tak guna akal, guna akal. Sebab akal tu letaknya orang beragama. Jadi bukan mana kita buang akal terus nak guna Al-Quran dan juga As-Sunnah saja. Maknanya tak jadi juga. Mesti pakai akal. Tapi yang salahnya iaitu dikatakan mengikut logik akal semata-mata. Semata-mata. Tak menggunakan pula. Pasal akal tu mesti menurut dengan hukum syar'i. Baru dia betul. Begitu juga adat. Hukum adat. Ya, ni kita akan faham. Baik. Kemudianlah kepercayaan tentang sentiasa berubah-ubah. Tu. Ya, jadi insya-Allah yang akan datang. Yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekurangan-kekurangan itu adalah kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada nak buka satu atau dua soalan, boleh ke Ustaz? Boleh insyaAllah. Okey, kita buka mungkin dua soalan saja untuk kali ini. Silakan siapa yang ingin mengaju soalan kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan esa pada zat, esa pada sifat, esa perbuatan tu sifat mukhalafah bagi Allah Ustaz. Mukhalafah mana kata bersalahan dengan tiap-tiap sesuatu. Ya, mana bersalahan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang sesuatu. Jadi yang dikatakan yang sempurnanya ialah sifat wahdaniyat, esa Allah Ta'ala. Wahdaniyat. Jadi mukhalafatul lil hawadis itu dia hanya kepada kita itu menolak Allah Ta'ala itu yang dikatakan dia itu berkehendak kepada yang lain. Maksud kata menyerupai kepada yang lain. Itu. Jadi tak begitu tepat. Yang tepatnya tentang sifat wahdaniyat.
Maknanya mukhalafah ni Allah tak sama dengan baharu lah. Tak sama dengan baharu. Okey, ada soalan lain? Nampaknya dah tak ada soalan. Kita tutup kuliah kita Ya. untuk kali ini. Jadi alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan. Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Abdullah bin Tuda yang menyampaikan syarah berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Syukur kepada Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di kuliah maghrib, mendengar kuliah yang disampaikan dengan huraian dan penerangan yang begitu jelas untuk beri kita keyakinan, kita terus kepercayaan kita hanya kepada Allah. Allah mengetahui segala-galanya, hanya kepada Allah kita berserah dan kepadanya juga kita kembali. Dan moga Allah anugerahkan kita dengan dan pandu kita ke jalan yang diredai oleh Allah, dijauhi kita dari ajaran kepercayaan yang menyeleweng, ajaran yang tergelincir dari akidah Islam yang sebenar. Na'udzubillah min zalik. Teruskan bersama dengan kuliah-kuliah Ustaz untuk kita dapat penerangan yang lebih jelas, lebih terperinci, huraian yang begitu menarik untuk kita belajar tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi terima kasih kepada semua, kepada AJK, Pengurusan Agama Nur Iman, terima kasih kepada para pencinta ilmu semua. Sebentar lagi kita akan bersama dengan kuliah Fardu Ain bersama dengan Ustazah Afzan sebentar lagi. Jadi sebagai kita menutup kuliah kita, mohon Ustaz baca doa dan seterusnya memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As sebagai penutup tirai kuliah kita pada maghrib ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin as-syukurillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain. Insyaallah.